pengajian kita boleh merujuk ke YouTube channel kita, iaitu YouTube EJ1 Muslim Community, insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan majlis pengajian kita malam ini kepada Ustaz Muhammad Nasir. Tafadhal ya Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang masih dikurniakan ini dapat kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita dalam kumpulan hamba-hamba yang bersyukur. Berselawat dan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga dengan membanyakkan berselawat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, kita layak untuk mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tuan moderator kita dan tuan-tuan yang rahmati Allah pada malam ini, dan tuan-tuan perempuan dimanapun anda berada yang sedang menyaksikan kita melalui YouTube dan laman-laman sosial yang lain. Hari ini kita meneruskan lagi perbincangan kita mengenai surah Al-Kahfi, dan kita telah masuk pada ayat 74. Pada ayat 74, sambungan daripada kisah yang sebelum ini. Sebelum kita meneruskan dengan menjelaskan bagaimana kisah yang seterusnya, sama-sama kita baca terlebih dahulu 5 ayat ataupun 4 ayat yang ada untuk kita bincangkan pada malam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا
قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan kembali perbincangan kita mengenai surah Al-Kahfi bermula daripada ayat 74. Pada pertemuan yang lepas, kita membincangkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam telah pun berjanji untuk bersabar di setiap perjalanan menuntut ilmu. Sehingga bila berlaku sesuatu yang pertama, pada ketika itu, pertemuan yang pertama, pengajaran ketika mereka berjalan, sang guru telah pun membuat satu tindakan yang di luar daripada syariat, di luar daripada kebiasaan. Sebab kebiasaannya para nabi ini dia tidak akan mampu melanggar syariat. Tapi kerana dalam proses pembelajaran dan ianya adalah menyangkut ilmu Allah, dan Allah telah mengilhamkan kepada gurunya untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Di sini nak beritahu bahawa kadang-kadang perkara yang di luar daripada akal, apa yang kita fikir daripada akal, kadang ianya tidak mesti dan tidak mutlak harus mengikut akal semata-mata. Perkara-perkara di luar daripada akal adalah juga boleh berlaku. Itu adalah ilmu daripada Allah. Banyak benda yang tidak boleh kita fikirkan dengan akal sahaja. Dengan perkara iman yang di dada adalah satu jawapan yang penting. Perkara-perkara penting dalam hidup ni kadang-kadang tidak hanya harus, ini tak masuk akal. Yang tak masuk akal tu akal kita yang tak masuk. Tapi jika ianya datang daripada Allah, semua boleh. Hakikat manusia contohnya, terjadinya manusia yang kita fahami, menurut kajian yang kita lihat pada hari ini, mesti pembuahan dari induk ibu dengan ayah harus bersama, berkumpul. Itu adalah kaedah yang biasa yang kita lihat untuk terjadinya proses pembuahan pada seseorang. Tapi menurut kaedah Allah ianya berbeza.
Pertama, Allah cipta manusia. Tidak perlukan itu pun. Allah hanya mengambil daripada tanah. Tapi dalam proses pembuatan manusia yang menurut kaedah akal yang berbeza, macam mana Nabi Isa alaihissalam. Si ibu tanya, qalat, berkata dia, kat saya tak ada lelaki, mana-mana lelaki pernah sentuh saya. Itu kaedah, kena ada lelaki. Tapi jika Allah berkehendak, boleh sahaja. Nah, dalam proses Nabi Musa belajar pada ketika itu, Nabi Musa melihat keadaan di luar daripada syariat, di luar daripada kaedah biasa. Kenapa ditebuk dia punya kapal sedangkan pemilik kapal itu dah sangat baik? Itu adalah satu kaedah yang agak berbeza, tapi itulah ilmu. Ilmu yang kadang-kadang menipu mata kita, menurut kita tak layak, tapi ternyata kadang-kadang ianya ada kebaikan. Sehingga apapun yang berlaku pada kehidupan kita, pasti ada kebaikan dan ada hikmah di sebaliknya. Cuma kita kadang-kadang tak tahu, tak boleh mempelajari dengan bersabar dengannya, sehingga terkeluarlah kalimah-kalimah yang mungkin menyalahkan Tuhan, menyalahkan takdir dan sebagainya. Nabi Musa pada ketika itu kesabarannya tercabar sehingga ditanya juga, padahal tanggungjawab dia sebagai pelajar, dia kena tidak boleh tanya pada saat proses pembelajaran. Tapi kerana melihat situasi itu dan akal terus berkata, akhir bertanya. Nah, pada proses pertanyaan itu diberi ingat oleh gurunya, kan saya dah kata kamu tak boleh sabar, tapi dia merayu untuk meminta supaya jangan diberhentikan. Dia dah penat-penat, janganlah dihukum kerana kesalahan yang pertama. Lalu diberilah kesempatan. Jadi ayat 74 ni, okeylah, gurunya bagilah can balik untuk dia dapat belajar, tapi diingatkan lagi pada ayat sebelum itu, kamu payah untuk sabar. Tak, saya berjanji insya-Allah saya boleh sabar. Maka famtalaqah, ayat 74. Dan akhirnya mereka berdua pun berangkat, mereka meneruskan perjalanan. Meneruskan perjalanan setelah Nabi Musa diberi maaf oleh gurunya atas kesilapan yang pertama. Dibagi can. Sehingga kalau kita dalam hidup ni kan, bila ada orang baru sekali buat salah pada kita, janganlah terus kata, saya tak akan maafkan kamu sampai bila-bila. Kamu dah menyakiti hati saya. Padahal sebelum ni dia banyak baik untuk kita. Jadi jangan kerana satu kesilapan menutup 1000 kebaikan yang pernah dibuat oleh orang itu. Mungkin kita sebagai insan boleh memberikan satu solusi macam yang dibuat oleh Nabi Khidir. Walaupun Nabi Musa dah berkata pada mulanya akan meminta maaf, akan berjanji untuk bersabar, akan tidak banyak soalan, akan mengikut kaedah. Tapi bila dalam proses kehidupan ni kan, kita memanglah pada saat kita sedar, kita boleh kata, ya saya tak akan buat. Tapi pada saat proses terjadinya kehidupan ni, iman kadang naik, kadang turun. Kita tak bolehlah hukum terus orang tu, kita terus buang dia padahal baru sekali kesilapan dia buat. Mungkin akan berlakulah satu perubahan pada kehidupan seorang itu. Nah, Nabi Musa diberi kesempatan. Kerana pada ayat ini disebut famtalaqa, maka mereka berdua pun berangkat lagi. Berangkat lagi dalam keadaan dah melupakan kesilapan yang pertama. Nabi Khidir, gurunya dah maafkan dia, hatta sampailah mereka berdua itu idza laqiya ghulama, bertemu seorang budak muda. Ghulam ni bahasa Arab yang bermaksud kecil. Jadi kalau kita panggil kanak-kanak kan, ya ghulam, bermakna kanak-kanak dalam lingkungan 8 hingga 10 tahun ataupun yang belum baligh. Budak-budak yang belum baligh, kebiasaan orang Arab akan sebut dengan panggilan ghulam, ya ghulam, wahai kanak-kanak, wahai anak-anak, wahai budak-budak. Kalau kita sebut budak, tapi kita budak semua kadang kita sebut budak juga. Mak kita pun dah besar, kita pun ni budak ni memang tak boleh nak. Dia masih lagi sebut kita budak kan. Tapi kalau untuk ghulam ni, dia berkisar antara 8 hingga 10 tahun. Maknanya dia belum balik lagi budak ni, masih dalam bermain, dalam keadaan bermain dengan kawan-kawan. Budak kan yang sangat aktif pada ketika itu. Dia adalah budak yang bagus. Kalau disebutkan di sini, orang yang dipilih Nabi Khidir bertemu dengan seorang budak ni, budak tu dia pandai. Dia pandai, lepas tu budak tu handsome. Lepas tu budak tu orang yang aktif dengan kawan-kawan.
sangat diminatilah oleh kawan-kawan yang lain. Perangainya baik, handsome, ya, disenangi oleh budak-budak yang lain. Maka ketika itu Nabi Khidir alaihi salam mendekati budak tersebut dalam keadaan budak yang sangat comel, yang sangat baik menurut kita. Budak tu baik, akhlaknya, budi pekertinya, kawan-kawan suka berkawan dengan dia. Namun apa yang dibuat oleh Nabi Khidir kepada pemuda itu, faqatalahu, maka Nabi Khidir pun bunuh budak itu. Masya Allah. Nabi Khidir bunuh budak tersebut dalam keadaan menurut syariat, menurut kaedah pandangan mata Nabi Musa, budak ni sangat baik, sangat wajar untuk dijaga elok-elok kan. Tapi apa yang dibuat oleh Nabi Khidir alaihissalam ketika itu ialah membunuh budak tersebut. Ini kita tak boleh bayangkan bagaimana situasi kita pada hari ini. Situasi itu berkaitan dengan kehidupan yang tidak sama syariatnya dengan syariat Nabi kita SAW. Dan perbuatan Nabi Khidir pula bukan atas dasar nafsu yang dia buat, tapi atas perkara di mana Allah Azza wa Jalla yang memberitahu. Sehingga kita tidak boleh, memang agak keterlaluanlah proses belajarnya ni, contohkan. Tak. Karena selepas budak itu datang kepada Nabi Khidir alaihissalam, telah membunuh budak itu, lalu ada yang mengatakan cara dibunuh itu adalah dengan dipatahkan tengkuknya. Nampak macam agak mengerikan proses pembelajarannya. Lalu ada juga riwayat yang menyebutkan cara pembunuhannya itu macam ambil kepala budak itu dipecahkan ke batu. Ada juga yang menyebutkan budak itu disembelih dengan pakai pisau yang sebenar-benar pisau yang sangat besar. Jadi dilihat sangat menakutkan pada ketika itu proses yang dibuat oleh Nabi Khidir untuk proses kedua pembelajaran yang menurut Nabi Musa alaihissalam agak berlebih-lebihan. Itu menurut Nabi Musa. Padahal adalah satu proses pembelajaran yang patutnya dia tak perlu soal. Karena diberikan syarat hanya satu je. Sabar dan tak payah tanya pada saat waktu pembelajaran. Bersabar, jangan bertanya sebab akan ada jawapan, akan penjelasan dengan apa yang dibuat. Tapi sayangnya untuk kali yang kedua, qala aqatalta nafsan zakiyah. Nabi Musa pun tak boleh nak sabar dalam keadaan melihat tragedi di hadapan matanya, seorang budak yang comel dalam keadaan yang disukai oleh kawan-kawannya, sangat menyayat hatinya ketika proses pembunuhannya itu sangat luar biasa. Ya, dipecahkan ada sebut, ataupun disembelih, ada yang sebut dipatahkan tengkuknya. Dalam keadaan seumpama itu, Nabi Musa tak boleh nak terima keadaan itu. Terkeluar kalimah dalam ayat yang sama. Dia bukan guna dua ayat, ya. Ayat yang sama terus. Maknanya tak ada tempoh atau tak ada pos. Lepas pembunuhan itu berlaku, terus keluar suara dan terus tanya. Kalau ayat sebelum ni kan lepas dah habis ayat, datang soalan. Yang ini, untuk proses ini, Masya Allah, soalan itu muncul dalam seayat yang sama. Jadi dia tak ada tempoh. Tak habis tu, lepas tu senyap dulu, jalan dulu, baru tanya. Tak, bila nampak aja membeludak keingintahuan dan kemarahan muncul daripada seorang Nabi yang melihatkan proses kanak-kanak yang dibunuh dalam keadaan yang menyayat hati, lalu dia pun keadaan suaranya agak terkejut. Macam spontan, kalau kita sebut, dia refleks, dia terus je keluar dalam keadaan yang sangat terkejut. Berkata, qala aqatalta nafsan zakiyah. Kata Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa berkata, Allah firmankan, aqatalta nafsan zakiyah. Patutkah kamu bunuh satu jiwa yang budak ni, yang budak belum berdosa, belum balik lagi? Yang terkejut, dia sangat terkejut. Dan terkejutannya itu membuatkan dia detailkan, kenapalah kamu bunuh budak yang tak berdosa ni, budak yang suci ni, tak ada dosa dia lagi, tak ada kesalahan apa pun, kamu bunuh lagi budak ni, ya Allah, apa ni? Dalam keadaan terkejut. Namun sekali lagi Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, lagi-lagi dia melepasi daripada tanggungjawabnya sebagai murid yang sepatutnya terima syarat pada ketika itu tak boleh tanya.
Karena prosesnya sangat-sangat luar biasa, tak boleh tahan juga. Bertanya juga. Maka ketika itu Nabi Khidir alaihissalam masih lagi mempertimbangkan ini budak ini Nabi Musa ni boleh ke. Nabi bertanya ke baginda sudah tidak tahan walaupun baginda sudah pernah berjanji namun tidak tahan. Di sini disebut tidak tahannya dia kerana melihat perbuatan tu sangat teruk. Dalam membocor perahu, lepas tu pula bunuh budak. Ini memang dah tak boleh nak dibiarkan ini. Kalau kita kata kalau hari inilah ada proses-proses pembelajaran yang pelik, kita akan hukum terus. Ni memang sesat ni, neraka lah ni, memang ni akan ke sana. Kita akan buat keputusan macam tu. Bila seumpama itu, kita patut tidak boleh menghukum terlebih dahulu. Kita macam yang ada kayak baru-baru ni, seorang wanita yang mengakui bermimpi dan sebagainya, lalu netizen ni pula beri hukuman ataupun sumpah seranah kepadanya, padahal bila dicek and recheck wanita ni ternyata dia dalam keadaan yang tidak berapa siuman. Yang dia pergi Makkah kan, dia kata dia berjumpa ni berjumpa tu, sampai-sampai orang menghardik dia, memaki hamun dia, tapi bila dicek ternyata dia ada sesuatu yang mengganggu jiwa dalam keadaan itu. Sehingga bagi kita untuk melihat akan satu-satu peristiwa, tiada perkara yang perlu dan patut untuk kita hukum pada tahap yang pertama. Perlu kita selidiki ataupun perlu kita selami lebih dalam orang yang seumpama itu. Nah, perbuatan untuk Nabi Musa ketika itu dia tak boleh tahan sebab dilihatnya perkara yang dibuat oleh Nabi Khidir telah melampaui syariat yang ketika itu. Itu adalah di tempat dia. Sedangkan kan proses Nabi Musa untuk bertemu Nabi Khidir dia jauh. Lain tempat, lain cara mendidik. Pada ketika perbuatan Nabi Musa menganggap itu perbuatan salah adalah di satu sisi di mana tempatnya berada, tapi dia sedang berada di tempat orang lain, di tempat di mana memang tarbiyahnya itu seumpama itu, dan ianya adalah ilham daripada Allah. Jadi kita tak boleh samakan konsep. Kalau kita tengok cara didik kita dengan cara didik orang lain kepada anaknya, ianya berbeza, tapi kita boleh mungkin bagi nasihat. Tapi untuk kita samakan, dia kena ikut kita, kita kena ikut dia, agak payah juga sebab setiap orang punya cara tersendiri untuk mendidik selagi adalah tempohnya tidak keluar daripada apa yang pernah diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh Allah melalui Nabi. Dan pada ketika itu syariatnya berbeza dengan kita. Jadi kita tak untuk memberitahukan bahawa perbuatan Nabi Khidir ni terlaluan, kita tak cakap seumpama itu sebab perbuatan yang dibuat oleh Nabi Khidir juga ada asas yang perlu kita ketahui dan ianya berasal daripada Allah. Tapi kerana Nabi Musa melihat kalimah yang diungkapkan oleh Nabi Musa juga zakiyah, adalah budak ni suci, budak tak lakukan dosa, apalah salahnya apa salahnya dia sampai harus menjadi korban dibunuh oleh Nabi Khidir ketika itu. Dahlah dia belum balik, tanggungjawab syariat belum ada lagi, tidak berdosa. Boleh juga bermaksud ya, orang seumpama ini adalah orang yang tak ada dosa lagi. Nah, kalau tak ada dosa ujung-ujungnya kan kalau dibunuh apa yang berlaku? Itu akan ada satu keadaan yang dibuat pada ketika itu. Maka disebutkan lagi bighairi nafsin. Bukan kerana dia bunuh orang. Kenapa kamu bunuh budak ni? Padahal budak tu tak adalah bunuh orang. Kalau satu orang bunuh orang lain, bolehlah kalau nak bunuh dia balik. Tapi budak ni tak bunuh pun. Dia detailkan lagi. Kenapa dia tak puas hati? Sebab dahlah budak tu zakiyah, dahlah budak tu suci, tak ada berdosa lagi. Lalu budak ni pula, itu kan menurut syariat kalau bunuh baru boleh bunuh, qisas. Ini budak ni tak main dengan budak-budak lain, tak ada apa masalah dia.
Nabi Musa jelaskan pada Nabi Khidir seolah-olah nak membawa apa kebiasaan yang ada pada kaumnya, dijelaskan pada Nabi Khidir. Bi ghairi nafsin, bukan kerana dia bunuh orang, kamu kenapa bunuh dia? Dia nak menjelaskan syariatnya. Kalau syariat Nabi Musa, kalau boleh bunuh orang kalau dia bunuh kita, ataupun qisas. Ini kamu tengok tadi budak ni tak ada apa, elok je dia main, kenapalah kamu bunuh? Dia tak berhati kan. Lalu laqad ji'ta syai'an nukra, kamu sudah buat satu perkara yang sangat mungkar. Dia hukum pula lagi gurunya dengan kalimah laqad ji'ta syai'an nukra, kamu sudah buat perkara yang sangat mungkar. Nukra ni bermaksud satu perkara yang tidak pernah didengar oleh orang, tidak pernah dibuat oleh orang lain. Tiba-tiba bunuh budak yang tak bersalah. Macam ni, peliklah kamu ni, benda ni tak pernah orang buat, kamulah baru pertama kali buat. Ya Allah. Dari kata dasar yang sangat basic ya, nukra ataupun mungkar. Nukra ni maknanya kemungkarannya itu sangat besar, sangat tidak boleh diterima oleh akal, keterlaluan, dah melampau. Dia cuba untuk sampaikan. Binatang pun sayang dengan anaknya. Ini kamu kenapa? Teguran Nabi Musa kali ini lebih keras dari sebelumnya. Dengan berani telah menyebutkan bahawa perbuatan itu sangat keterlaluan. Dia dah detailkan. Dia bukan hanya sekadar tanya, tapi dia memberi satu penjelasan. Kamu ni dah bunuh budak yang tak berdosa. Kamu ni dah buat satu kemungkaran yang besar sangat. Dia cuba menghukum seorang gurunya dengan kalimah yang tak boleh diterima akal. Karena cabaran ataupun ujian pembelajarannya pun memang besar. Kalau seumpama kita pun, kita tengok, kita pelihara depan kita dibunuh apa binatang sayangan kita pun kadang-kadang, ya Allah, tak boleh terima ni. Tapi inilah proses pembelajaran yang perlu kita ketahui, dan ia mengikut kaedah syariat, kaedah yang berlaku pada ketika itu. Jadi proses pembelajarannya berbeza. Baginda tanya berdasarkan syariat yang Nabi Musa tahu. Kalau nak bunuh orang, kita tak boleh saja-saja. Bila dia bunuh ada qisas, tapi Nabi Khidir menggunakan syariat yang lain. Ini yang perlu kita ambil ketahui. Syariat yang dirasai oleh Nabi Musa adalah syariat yang dihajarkan kepada kaumnya. Sedangkan syariat di antara Nabi ini dia berbeza-beza, dia tak sama. Maka kita tak boleh nak membayangkan antara, peliklah Nabi Khidir ni, kita tak boleh nak menghukum kerana memang syariat Nabi itu berbeza, tak sama. Proses pembelajarannya itu yang Nabi ni dia banyak, sampai ratus-ratus ribu. Cuma yang kita kena faham, yang kita kena kenal, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu 25. Tapi benar jumlahnya lebih daripada 300,000 Nabi yang pernah diutus oleh Allah. Dan Nabi-Nabi ini dia berbeza-beza cara penyampaian, cara syariat. Sehingga kita tak boleh nak menghukum dengan sebuah cerita, lalu kita katakan dalam keadaan yang sangat berbeza. Dan di sini disebut bagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahawa proses kehidupan ini tidak hanya satu sisi sahaja. Ketika kita memahami sebuah ilmu, bukan berarti kita dah faham semua ilmu. Ilmu Allah sangat luas dan kita kena berhati-hati ketika ingin menghukum seseorang. Bila kita tak tahu pangkal duduk ceritanya, jangan terus menghukum. Pada ketika itu Nabi Musa dengan syariatnya, Nabi Khidir menggunakan syariat lain. Syariat di antara nabi-nabi tak sama. Dan pada waktu itu Nabi Musa dengan Nabi Khidir walaupun satu cerita, tapi dia punya kehidupan yang berbeza. Di tempatnya lain, Nabi Khidir tempat lain. Jadi kita patutnya kena akur tu dengan keadaan itu. Tapi kerana menurut pendapat kita itu salah, lalu diungkapkanlah oleh Nabi Musa. Masya Allah. Ya. Inilah yang disebut dengan proses pembelajaran. Apa yang kita pandang, apa yang kita rasa betul, kadang-kadang belum tentu ianya masuk ke dalam proses yang sama. Jadi sebelum kita menghukum seseorang,
pastikan kita selidik dulu, kita panggil dulu, kita bincang dulu, kita tanya, ya, selidik supaya tidak menjatuhkan hukum yang salah terhadap orang yang kita lihat nampak macam salah, tapi kadang-kadang ianya adalah benar di mata Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang berlaku. Selepas Nabi Musa alaihissalam mengungkapkan ketidakpuasan hatinya dengan mendetailkan kenapa dia tak puas hati, sebab dia seorang budak yang suci, lalu kenapa dibunuh, padahal itu adalah satu kemungkaran yang besar. Lalu Nabi Khidir alaihissalam jawab dengan jawapan yang masih lagi sama, qala alam aqul laka, ayat 75. Qala alam aqul laka, Nabi Khidir lagi berkata kepada Nabi Musa, alam aqul laka, kan aku dah kata kepada kamu. Qalam aqul laka, kan aku dah kata padamu dulu waktu sebelum kita maju berjalan ni, dah banyak kali dah. Dah banyak kali saya cakap, qala alam aqul laka, lagi diulang kalimah ini, ya, pada kalimah yang pertama, pada soalan yang pertama, pada perjalanan yang pertama, dan bahkan sebelum berjalan lagi dah disebut kalimah ni lagi, yang untuk kali yang kesekiannya Nabi Khidir alaihissalam masih lagi berkata, qala alam aqul laka, tidakkah aku telah mengatakan kepadamu? Jawab lagi kepada Nabi Musa. Dan Nabi Khidir ni masih lagi mengingatkan perjanjian yang dulu, perjanjian yang mula-mula dulu. Kamu patutnya Nabi Musa tak tanya lagi tentang apa-apa. Jangan tanya lagi, kan aku dah cakap dah, qalam aqul laka, dah cakap macam tu kan. Kamu jangan tanya, masih lagi tanya, masih lagi tanya. Di sini nak sebutkan bahawa sebelum tu pun Nabi Khidir dah cakap kepada kamu, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bahawa kamu sesungguhnya tidak akan mampu bersabar kalau ikut denganku. Ma'iya sabra, kamu payah nak sabar sebab cara kita berbeza. Kamu nak juga hari itu ikut, kamu nak juga. Sekarang baru kali kedua je dah menggelabah. Dah pula hukum saya macam-macam. Kamu kata pula saya buat perkara mungkar. Macam mana ni? Apa cerita ni? Ceritakan. Dia patah balik dengan satu sindiran yang membawa kepada perjanjian itu kamu dah ingkar dah. Ni kali kedua dah ni kamu ingkar ni. Saya kata jangan tanya dulu, kamu ikut je. Sekarang kamu dah terlepas. Kamu buat, kemampuan sabar kamu dah berkurang. Kamu dah mula pula tunjuk-tunjuk bukti yang kata saya pula melakukan kemungkaran. Ilmu kita berbeza. Kalau kamu nak belajar ilmu saya, kamu kena selam. Kamu kena ikut cara. Kalau macam ni kan dah macam mana ni? Dah langgar dah perjanjian. Dah langgar dah perjanjian ni. Boleh, maka kalau kali pertama tu masih boleh lagi diterima. Tapi kalau kali kedua ni dah jadi berat dah. Dah macam kalau kita kan, kita mengajar, kita kata, okeylah, bolehlah terima lagi. Kali kedua, kalaupun kita terima rasa macam malah lah. Mungkin dah rasa keinginan untuk mengajar tu dah mula berkurang. Kalau ikhlasnya mungkin mulai pudar. Dan payah mungkin murid itu akan terima sebab kita dah mulai macam tak senang untuk mengajar, tak suka dah. Keberkatan itu makin berkurang. Nah, untuk kali kedua ni seumpama itulah dirasa oleh Nabi Khidir. Ini dah kali kedua dah kamu membantah dah. Saya dah bagi can kan. Jangan, tak boleh. Dengar dulu, ikut saja. Pada ketika itu, ya, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha. Nabi Musa pun berkata, akhirnya dia pun malu jugalah. Dan pada ayat ini Nabi Musa pun buat satu kesepakatan untuk kali yang terakhir. Dia sendiri bagi tahu. Dia bukan merayu lagi untuk maafkan. Tapi dia sendiri buat keputusan, dia sendiri buat keyakinan bahawa qala in sa'altuka an syai'in ba'daha. Okey, macam ni.
Ini pada saat Nabi Musa dah diberi peringatan kali kedua dan dia dah tahu pun gurunya dah macam rasa tak puas, tak dah tak ikhlas, bukan dah tak nak lagi, ya, tapi dia sendiri bagi keputusan. Dia kata qala in sa'altuka an syai'in ba'daha. Okeylah, kalau lepas ni in sa'altuka, jika saya tanya juga lagi. Ni dia sendiri buat, memastikan perjanjiannya itu dan boleh dibenarkan untuk terus dalam keadaan belajar. Kalau lepas ni, ni ada hitam putih dah ni. Kalau lepas ni saya tanya juga selepas ni, ba'daha, selepas ni kalau saya masih juga tanya lagi benda-benda yang tu, fala tusahibni, maka jangan engkau perbolehkan aku menyertaimu lagi. Jangan jadikan aku kawanmu lagi untuk pergi-pergi. Cukup sampai di sini. Ini kalimah muncul daripada Nabi Musa sebab dia tahu gurunya dah mulai tidak mahu lagi. Sebab dia dah langgar kedua. Langgar kedua ni dah banyak dah patutnya. Tapi kerana dia berjanji dan dia kata kalau lepas ni saya tanya lagi dah tak payahlah ajar saya dah. Berhentilah sampai di sini. Kalau baginda tanya lagi, tak payahlah Nabi Khidir bersahabat lagi dengan baginda. Maknanya Nabi Khidir alaihissalam boleh tolak Nabi Musa dari ikut dia lagi belajar dengan dia dan boleh hantar balik. Gitulah. Kalau kita pun sama juga dalam proses pendidikan kan, bila si murid dah buat silap kali pertama, janganlah terus buang. Bagilah peringatan. Peringatan pertama nasihat dulu. Kali kedua masih buat lagi, hantar surat mak ayah. Dan kali kedua tu kena ada perjanjian. Kali kedua dah, ini kita mengikut pada kaedah pembelajaran yang dibuat oleh Nabi Musa. Kali kedua buat silap dah kena ada perjanjian hitam putih. Kalau untuk kali ketiga dia buat silap, sekolah boleh buang dia. Ini boleh kita, ataupun si anak buat silap pada kita kali pertama. Okey, kali ni ibu ayah maaf kamu. Kali kedua kamu buat lagi, akan ada kurang sesuatu. Kali ketiga kamu buat, kamu tak akan dapat apa-apa lagi sepanjang selama ni. Mungkin kita boleh ketegasan di situ untuk memastikan dia tidak mengulang 3 kali. Sebab bila 3 kali buat silap, benda yang sama, itu bermakna dah sebati. Dah sangat payah untuk dihilangkan kalau tidak ada penegasan dalam sesebuah hukum kepada kesalahan tersebut. Ini yang dibuat oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa faham. Bila 3 kali buat silap yang sama, memang payah dah tu. Kena tegas dalam sesebuah hukuman pada sesuatu perbuatan. Pada ketika itu Nabi Musa dah buat kesepakatan bahawa kalau saya juga buat silap lagi, dah tak payah hajar saya. Lepaskan saya, biarkan saya pergi. Saya tak akan pergi dan jangan tak payah anggap saya sahabat lagi. Gitu. Dia sebut seumpama itu. Qad balaghta min ladunni uzra, dan sesungguhnya kata Nabi Musa, engkau sudah cukup alasan untuk berbuat begitu. Jadi Nabi Musa yang beritahu pada Nabi Khidir, kamu dah punya alasan kuat untuk menghalau saya kalau saya masih juga lagi bersoal di setiap apa yang kamu buat wahai guru. Dah ada cukup alasan kamu untuk membuang saya dari sekolah ini. Dia buat perjanjian itu. Dia buat kalimah itu sebab dia dah malulah. Padahal dia adalah orang yang paling sabar di kalangan kaumnya ketika itu. Nabi Musa ni menghadap perangai penduduknya, kan Bani Israel adalah kaumnya. Dia sangat sabar menghadapi perangai-perangai Bani Israel yang sangat jahat, sangat licik. Tapi kali ini di saat pembelajaran dia sendiri tak boleh nak menghadap kesabaran dalam proses pembelajaran. Sehingga dia tahu bagaimanalah payahnya untuk bersabar ni. Apalagi sesuatu yang kita anggap benar, tapi kita lihat kesalahan itu di depan mata. Ini berat ni. Sabar dalam ujian, sabar dalam ketaatan, bahasa yang paling mudah. Sabar dalam bentuk ketaatan sangat sukar. Sabar untuk buat ibadat, sabar tidak mencuri, sabar tidak menghardik, sabar tidak melakukan perbuatan salah, sangat berat. Bersabar dalam ketaatan ini jauh sangat berat
bila bersabar dalam kemaksiatan, dalam kebaikan atau kemaksiatan. Karena kesabaran itu menguji iman kita dengan kukuh. Dan Nabi Musa faham, dia pun beritahu pada seayat, ya, pada ayat itu dia kata, dah cukup alasanmu wahai guru untuk membuatkan saya, untuk mencampak saya, untuk menghentikan pembelajaran ini. Sudah cukup untuk tinggalkan Nabi Musa dari mengajar. Dah cukup dah kalau saya masih buat lagi. Okey, dengan kesepakatan kali yang itu, Nabi Khidir alaihissalam masih bagi kesempatan untuk buat satu perjalanan lagi, untuk perjalanan yang kali ketiga. Maka disebut lagi oleh Allah, fantalaqa, maka mereka berdua melakukan lagi perjalanan, berangkat balik. Lepas ada perjanjian tu, okeylah, betul ya, ni jangan sembang-sembang kari ni, ini sembang betul-betul ni, kamu dah buat perjanjian, jadi jangan cakap saya tak nak ajar kamu, jangan cakap saya bukan guru yang baik, sebab kamu dah berjanji ni, kamu tidak akan tanya sebelum saya cerita. Ya, kalau masih tanya juga, buang je saya. Dah. Maka ketika itu Allah ceritakan balik, mereka pun melakukan perjalanan, mereka berdua pun berangkat bersama-sama. Hatta sampailah ia ataya ahla qaryah. Sehingga sampailah mereka berdua itu di suatu negeri. Pada saat budak tu dah dibunuh, mereka pun buat jalan lagi. Bila berjalan, jalan, sampailah Allah sebut, sampai mereka di sebuah negeri. Dikatakan bahawa nama negeri itu adalah Antioquia. Supaya kita tak pernah dan tidak menyebut pun. Tapi Antioquia ni biasanya disitulah tempat dibunuhnya Nabi Yahya alaihi salam. Dan tempat itu juga pernah menjadi tempat dibunuhnya dua lagi Rasul. Memang sangat bersejarah juga tempat itu. Tempat yang pernah didiami oleh beberapa Nabi. Penduduknya bunuh Nabi Yahya. Ada juga dua orang Rasul lagi dibunuh di situ. Dan tempat itu juga dalam kisah, dalam surah Yasin. Surah Yasin ada menceritakan nama negeri ini, Antioquia ni. Dan Allah tidak kata dalam ayat ini bahawa mereka sempat ataupun telah sampai ke kota itu. Tak sampai, tak sebut pun sampai negeri itu. Tapi mereka telah sampai kepada ahli kota itu. Maknanya penduduk. Dia tak sampai bandar tersebut, tapi dia dah sampai bertemu dengan penduduk setempat. Macam kita kata dah sampai Selangor. Kita dah jumpa lah orang-orang Selangor masa dalam perjalanan tu. Tapi kita tak sampai lagi ke ibu kota Selangornya, contohnya. Kita tak sampai lagi ke Shah Alamnya. Kita dah sampai persekitaran dan jumpa. Kamu orang Selangor ya? Saya orang Selangor. Tapi kita tak sampai Shah Alam lagi. Macam tu. Mereka tak sampai ke bandar Antioquia-nya. Tapi mereka dah pada saat di dalam perjalanan itu, di negeri itu adalah terjumpa penduduk ahli kota. Bermakna kemungkinan mereka ni berdua telah berjumpa dengan penduduk kota. Di luar kota itu. Dah jumpa. Di luar kota ada penduduk dan sembang-sembang dengan penduduk. Potongan ayat ni selepas termasuk dalam hukum i'tiqal. Kalau kita kata alif, kalau kita baca Quran kan ada qaryatinis tat'ama. Kalau kita sambung, alif tu berubah menjadi nun. Kalau kita hukumkan nama dia iltiqa. Ya, qaryatinis kita tambah nun karena tanwin bertemu alif, sad itu hamzah wasal tu dia akan berubah kepada nun sehingga qaryatinis. Ini kalau kita baca Quran lah. Okey, baik. Maka ketika mereka dah sampai satu negeri bertemu dengan salah seorang penduduk tempat itu, Allah sebutkan istat'ama ahlaha. Mereka pun meminta makanan kepada penduduk negeri itu dalam keadaan penat berjalan. Kan musafir, mereka kan musafir. Lepas tu lapar, dah sampai ke satu
perkampungan, dah sampai tempat, rasa lapar. Kalau kita mungkin boleh pergi RNR, ini situasi kita, tapi situasi yang keadaan yang beribu-ribu sebelum Nabi SAW lagi, bagaimana kaedah kehidupan ini sangat berbeza. Jadi dah sampai ke satu kota, negeri, dah rasa lapar, dah jauh berjalan, mereka pun disebut oleh Allah berhenti, meminta makanan kepada penduduk negeri. Memohonlah bantuan pada penduduk di situ untuk memberi mereka makanan. Ini kan biasa. Biasa sahaja kita selalunya kan, kalau kita jumpa penduduk setempat, kita minta bantuan kerana kita musafir. Dan harapan-harapan mereka ni kalau boleh diberilah. Kerana itu dalam Islam kalau kita musafir kan, penduduk setempat wajib bagi makan selama 3 hari sekurang-kurangnya. Jadi kalau kita musafir bertamu, itu adalah Islam tu kita kena tak jamu mereka paling maksimum 3 hari itu kita kena jamu dalam Islam. Ketika Islam memerintah, ketika Islam telah menjadi syariat, itu yang dibuat oleh penduduk Makkah, penduduk Madinah, dan dibawa juga kepada adat alam Melayu kita yang mana kita menjamu tamu sangat istimewa, ya, sangat baik cara kita menjamu tamu. Tapi apa yang berlaku kepada penduduk setempat ketika mereka meminta untuk bantuan sebab jauh perjalanan, haus, lapar dah mulai. Disebutkan oleh Allah dalam firman ini, fa'abau ayyudayyifuhuma. Namun penduduk di situ fa'abau ayyudayyifuhuma, enggan untuk menjamu yudayyifuhuma, mereka sebagai tetamu. Duyufur Rahman, kalau kita pergi untuk berumrah atau berhaji kan, ini adalah duyufur Rahman, tetamunya Allah yang Maha Rahman. Tapi sayangnya ketika perjalanan mereka yang sangat panjang dengan dahaga dan lapar, nampak penduduk-penduduk yang ramah, asal melihat nampak macam ramah, tapi bila meminta bantuan mereka tidak boleh dan enggan. Allah sebut penduduk negeri itu tak nak bagi mereka makan, mereka berdua makan. Walaupun mereka lihat dan mereka sedar yang dia ni bukan penduduk sini. Nampak kan kalau kita datang dari sebuah negeri, sebuah negara, orang akan boleh cam yang kita ni bukan, kamu ni bukan dari sini ni. Nampak gaya bercakap je beza dah. Pakaian kamu ni tak ada orang jual dekat sini, kalau ada pun payah orang nak beli. Contoh kan. Ianya menampak dan mereka enggan. Sepatutnya mereka sebagai tetamu ni dilayan, diberi makan. Tapi sayangnya penduduk setempat tu tak nak penuhi apa yang mereka harap. Sombong, kedekut, bakhil. Memang menyakitkan dah. Menyakitkan hati. Bila tengok ada orang yang sangat kedekut dalam dunia ni, kita pun rasa macam, kamu siap kamu nanti kalau kamu minta bantuan memang payah. Kita akan mengingat kejahatan itu. Dan sikap yang dibuat oleh penduduk itu membuatkan Nabi Musa AS melihat, memang keterlaluan dah orang ni. Dia tak patah balik kepada guru, tetapi dia nak memberikan situasi di mana penduduk ni, melampau dah penduduk ni, tak tahu ke dia ni kami siapa. Tapi itulah hakikat. Kita tidak boleh memaksakan, sebab kita ni adalah seorang yang menginginkan. Mutlaknya pemberian itu datang dari orang yang akan kita minta. Tapi kalau orang yang kita minta tak nak bagi, macam mana kita nak buat? Takkan kita nak paksa dia. Itulah hakikat kehidupan ini. Kita kena akur kepada sikap yang berlaku pada orang yang kita minta. Dan pada ketika itu memang sangat-sangat melampaulah. Dalam keadaan lapar, dahaga, tak ada prihatin langsung. Dah tengok dia, mereka tu dah kehausan, dah kelaparan. Kalau ada kedai pun mereka boleh beli, tapi tak ada. Memang situasi jual beli mungkin tidak seberapa bergairah dibandingkan kita banyak kedai makan hari ini dan sebagainya. Namun dalam keadaan lapar, dalam keadaan yang tidak diberi makan oleh penduduk setempat, Allah sebutkan dalam firman-Nya,
fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda. Dan sambil berjalan mereka mendapati di kota itu ada satu dinding yang hampir nak roboh. Allah sebut. Ada satu dinding sambil jalan-jalan nak roboh. Di sini Nabi Musa dan Nabi Khidir tidak boleh buat apa kalau mereka tidak dibantu. Tapi semasa mereka di situ, Nabi Khidir telah nampak satu dinding yang miring dan roboh tadi. Pada saat miring dan roboh, belum roboh lagi. Tapi nampak tak lama lagi ni akan roboh ni. Tinggi dinding tu dah tak sama rata dah. Pada ketika itu, nampak oleh Nabi Khidir. Sedangkan Nabi Musa Nabi Musa ni dia memang kuat kan. Dia boleh saja berdirikan dengan cepatnya. Tapi sebabkan perangai penduduk setempat tu macam tu, tak layaklah mereka dibantu. Kalau mereka ada kesusahan memang tak sampai itu. Tapi Nabi Khidir cara sikapnya berbeza pula untuk melayakkan pembelajaran untuk kali yang ketiga ini. Disebutkan oleh Allah fa'aqamah. Maka Nabi Khidir pun pergi ke dinding tadi dan Nabi Khidir tegakkan dinding itu dengan tangannya dalam keadaan yang dia sendiri tidak diperlakukan dengan baik oleh penduduk setempat, tapi melihatkan dinding itu nak hampir roboh, Nabi Khidir sendiri bangunkan, tegakkan. Disebutkan oleh Allah fa'aqamah, dia betulkan dinding itu. Kita, kalau saya pun, kenapa kamu bantu dia? Orang-orang biadab macam tu tak layak untuk dibantu. Biarkan biar dia tahu mana tinggi, mana rendah. Dan ketika Nabi Khidir alaihi salam fa'aqamah, mendirikan qala. Lagi-lagi disebut oleh Allah, berkatalah Nabi Musa, lau syi'ta latakhadta alaihi ajra. Jika kamu mahu, kamu boleh ambil upah darinya. Nabi Musa tak tahan lagi dengan kelakuan Nabi Khidir. Di saat Nabi Musa tak suka, di saat itu pula Nabi Khidir memperlakukan orang yang tidak disukai dengan cara yang sangat disukai oleh Nabi Musa. Nabi Musa tak suka. Tapi Nabi Khidir buat perkara yang tak suka itu disukai pula oleh Nabi Khidir. Sudahlah penduduk negeri itu tak nak bagi makan. Sekarang Nabi Khidir betulkan pula dinding itu. Kan agak tak logik. Biarlah roboh. Dah sombong, biarkan, kedekut. Pada masa Nabi Musa itu sepatutnya Nabi Khidir tak payahlah. Kalaupun buat juga, minta upah dengan orang biar kita boleh makan. Macam tu. Mana boleh percuma macam tu saja dah kedekut. Keadaan itu begitulah kurang. Ya, begitulah kekurangan ilmu yang terlihat oleh mata, kadang-kadang ia tidak sama dengan apa yang berlaku di sebaliknya. Karena ilmu Allah sangat luas. Benda yang nampak di pandangan mata kita kadang-kadang tak semuanya betul. Apa yang kita anggap betul kadang-kadang tak semuanya boleh kita fikirkan sama. Kerana kita tak tahu kuasa Allah jauh lebih besar daripadanya. Oleh kerana itu, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihatlah bagaimana Nabi Musa menggunakan perkataannya. Dia menyusun ayat supaya tidak menjadi bentuk pertanyaan. Dia tidak kata, kenapa kamu buat begitu? Supaya tidak nampak soalan, kenapa kamu buat macam tu? Dia tak. Ambillah upah. Kenapa tak minta? Kenapa tak minta upahnya? Cuba kata, patut kamu boleh minta upah ni. Tapi kenapa kamu tak minta? Baginda kata. Kerana larangan adalah jangan tanya soalan. Tapi cara ini masih juga tidak diterima oleh Nabi Khidir. Kan kalau dia tanya, kenapa kamu bangunkan dia? Kenapa kamu betulkan itu? Dia tak bentuk dalam soalan. Kalau untuk kali ketiga ni, kalau kamu nak, mintalah upah. Dia tahu dia tak boleh soal. Tapi dalam kalimah ini, lau syi'ta latakhadta alaihi ajra. Kalau kamu nak, boleh minta upah. Soalan macam tak nampak kan, macam soalan.
Bolehlah minta upah kan kalau dah buatkan ni. Tapi kerana perkataan itu juga menyangkut daripada situasi yang patutnya tak payah apa-apa soal, tak payah apa-apa bagi pendapat. Ketika itu tak diperlukan pendapat, tapi tak boleh sabar juga, tercetuslah. Kenapa tak minta upah aja? Kan kita kan dah betulkan tiang dia. Dan orang ni pula jahat dengan kita. Kenapa kamu minta upah ajalah, senang kita boleh belikan barang-barang nanti. Nah, pada ketika itu, puan-puan tuan-tuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Khidir pun memberikan satu jawapan keputusan yang terakhir. Qala, berkatalah Nabi Khidir tadi, hadza firaqu baini wa bainik. Nabi Khidir berkata, inilah waktunya perpisahan antara aku dan kamu. Dah cukup dah. Sebelum ni pun, selepas Nabi Khidir bunuh budak tu, Nabi Musa telah kata, kalau aku tanya lagi, Nabi Khidir boleh tinggalkan. Dah disyarat. Syarat. Maka sekarang Nabi Khidir pun telah ambil keputusan. Keputusan sesuai dengan apa yang diingini oleh Nabi Musa ketika terakhir kali berjanji. Dan dia bukan buat keputusan sesaja, tapi keputusan mengikut materai apa yang telah disepakati. Maka Nabi Khidir buat keputusan, sudahlah. Sekarang adalah masa untuk kita berpisah. Kisah mereka bermula dengan pertemuan dua laut dan sekarang perpisahan mereka pun berdua pula memberi isyarat yang mereka juga adalah dua lautan ilmu. Di sini nak sebut. Sebelum mereka bertemu dengan dua keadaan laut yang sangat luas. Dan ketika mereka berpisah, perpisahan dua ilmu yang sangat luas. Perbezaan yang ketara sekali, ilmu syariat dan ilmu hakikat. Bertembung menjadi sebuah kesatuan yang perlu diiktiraf oleh kita bahawa ketika kita belajar ilmu di luar, ilmu luaran, hati dalaman perlu diisi juga sehingga dalaman dan luaran sepadan. Ketika kita faham dengan ilmu fiqh, ilmu syariat, ilmu hakikat, kita perlu pelajari supaya kesempurnaan ibadat itu semakin ketara. Contoh kita belajar ilmu salat. Salah akan mempelajari bagaimana rukun, syarat dan sebagainya untuk sempurna salah. Tapi untuk kekhusyukan, ia bermain dalaman. Sehingga dalam luaran sempurna akan mencantikkan ibadat. Nabi Musa dan Nabi Khidir akan berpisah dari kesepakatan yang telah dibuat oleh mereka. Apabila Nabi Khidir telah menyebut, aku dahulu, itu bermaksud dia yang akan meninggalkan Nabi Musa. Nabi Musa AS telah berjanji kalau tanya. Maka ketika itu Nabi Musa AS dah terima keputusan di mana qala hadza firaqu baini wa bainik. Cukup. Inilah waktunya untuk aku berpisah dan daripada kamu. Sehingga siapa yang pergi, Nabi Khidir akan pergi dulu. Karena Nabi Khidir dah buat keputusan, saya kena pergi. Keputusan itu berlaku disebabkan karena perjanjian yang telah mereka sepakati. Sa'unabbi'uka bita'wil. Sa'unabbi'uka bita'wil. Aku akan ceritakan kepadamu dengan huraian-huraian. Jadi tidak tinggalkan macam tu sahaja muridnya. Nabi Khidir sebut, okeylah, sebabkan kamu kali-kali terakhir untuk bertemu dengan saya ni. Kerana kamu dah banyak sangat soal dan kamu tak boleh nak fikir memang. Kerana perkara itu memang di luar daripada akal. Nabi Khidir tidak mahu membuatkan muridnya tertanya-tanya, menjadi satu bebanan fikiran dengan perkara yang berlaku. Sehingga berjanji, sa'unabbi'uka bita'wil. Aku akan ceritakan kepada kamu dengan huraian yang sangat detail untuk kamu faham apa saja yang berlaku dan apa saja yang akan kita jelaskan supaya kamu memahami bahawa ilmu Allah itu luas. Akan tetapi seperti yang dijanjikan, Nabi Khidir akan beri penafsiran, penjelasan yang memang penjelasannya itu sangat besar, sangat hebat. Sepatutnya kalau Nabi Musa bersabar, memang Nabi Khidir akan ceritakan pun.
Tapi lambat lagi. Bila hikmahnya juga, bila soalan itu muncul, dia akan segera untuk ada jawapan. Kalau di penghujung mungkin mereka akan berjalan lagi. Tapi karena takdirnya adalah ketika kali terakhir ini, Nabi Musa pun akur dan Nabi Khidir alaihissalam pun inginkan menceritakan apa yang berlaku atas apa yang telah dilihat. Dan malam tastati' alaihi sabra, apa yang kamu tak mampu bersabar untuk nak tahu. Maka Nabi Khidir pun kata, jadi kerana Nabi Musa tak dapat sabar, maka setakat ini sajalah persahabatan kita. Kalau Nabi Musa dapat lagi bersabar, tentu banyak lagi kisah yang kita akan dapat tahu. Kerana perjalanan mereka berterusan dan akan ada banyak lagi kisah. Tapi kerana berhentinya perjalanan mereka, akhirnya hanya 3 ini, perbuatan ini yang diabadikan oleh Allah. Dan memang sampai di sini saja kesabaran itu, dan kita sendiri pun kadang-kadang mengharungi kehidupan yang di luar daripada akal kita, adalah perkara yang tidak begitu boleh kita terima. Tapi hakikatnya ketika perjalanan dalam kehidupan ini, Masya Allah ya, besar, mudah-mudahan kita berserahlah kepada Allah. Dan hari ini kalau kita mengalami satu situasi di mana kehidupan kita tak sesuai dengan apa yang kita fikirkan, bukan bererti kita tidak boleh mengharungi, sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberi satu hukum, Allah memberi satu ujian kerana Allah dah lihat kekuatan kita. Tapi kerana kita rasa macam kita tak kuat, sehingga kita menutup kemungkinan. Padahal Allah dah lihat kita mampu. Itulah kuasa dan ilmu Allah melebihi daripada akal kita sendiri. Jadi jangan sampai kita membuat satu keputusan, satu hukuman, satu perkara yang menurut kita tak suka, kita kata tak suka terus. No. Percayalah kepada Allah bahawa sesuatu yang berlaku ada kebaikan tersendiri. Saya rasa untuk malam ni kita setakat sampai di sini. InsyaAllah kita akan sambung untuk penjelasan Nabi Khidir alaihissalam pada pertemuan yang akan datang, kerana bila kita habiskan nanti tak ada apa lagi perbincangan kita je, sehingga kita gantung sampai di sini dulu. Ketika perpisahan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, dengan kaedah terakhir adalah perbuatan baik yang dibuat oleh Nabi Khidir kepada orang yang jahat kepadanya, tapi tetap bersikap baik. Ini sikap yang perlu juga pada kita. Kalau hari ini ketika dia masih jahat pada kita, mungkin kerana dia tak tahu tentang kita, ataupun kerana dia belum tahu tentang agama yang kita peroleh, yang kita ada. Sehingga kalau mereka tahu dengan agama kita, pastinya mereka akan suka dengan kita. Jadi sikap kita berbuat baiklah kepada orang yang sedang membuat jahat pada kita, dan berdoalah agar Allah angkat kejahatannya agar menjadi kebaikan satu hari nanti. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup. InsyaAllah kita kembalikan. Mungkin ada soalan ataupun perbincangan, kita boleh bagilah kembali. Terima kasih. Alhamdulillah. Syukran jazilan ya Ustaz. Jadi sebelum kita menutup majlis kita malam ini, kepada sahabat-sahabat yang mungkin ada sahabat yang mempunyai kemusykilan atau pertanyaan, atau ada yang ingin berkongsi pengalaman, boleh mengambil masa sedikit pada malam ini insya-Allah. Abang Rizwan ada apa-apa ke? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya tak ada soalan lah, cuma nak minta pandangan Ustaz pada di zaman yang kita lalui sekarang ni. Sebab Ustaz ada sebut ilmu syariat dengan hakikat, kita nak dahulukan yang mana? Oh, yang mana? Okey. Ilmu tauhid lah kita katakan. Tauhid kalau untuk hari ini kita perlukan. Kalau kedua-duanya adalah sangat penting. Tapi untuk tahap yang pertama, pada orang-orang yang permulaan, mereka akan diajarkan dulu kepada syariat, kepada syariat, sebabkan syariat akan menghantarkan dia kepada contoh
kesempurnaan dalam segi perbuatan luaran, perbuatan dalaman, ianya akan menyusul. Jadi kalau dia belajar mana dulu syariat. Tapi kalau orang yang ingin kesempurnaan secara bersama, tauhid dan syariat, kalau boleh ianya adalah bersama-sama lah. Sebab dia akan sempurna. Kita dah belajar rukun solat contohnya, tentang rukuk sekian bahagian dada, bahagian tangan pegang macam ni. Bila dalam proses itu tauhid ataupun ilmu hakikat kita belajar sekali, dia akan lebih sejalan lah, lebih kalau kita kata khusyuk dan sempurna luar dan dalam tu dapat. Tapi kalau untuk orang yang paling pertama sekali, kita akan ajarkan syariat, ilmu luaran terlebih dahulu. Contoh baca Quran, kan dia akan boleh baca dulu Fatihahnya, baru nanti lepas dia dah baca Fatihah, kita ajarkan tafsirnya, penghayatannya, itu akan menyusul. Seumpama itu. Sebab kalau kita ajarkan dulu, contohnya tauhidnya dulu, takut-takut ibadat yang diperlukan ketika itu tak boleh kesampaian. Padahal itu adalah perkara yang harusnya mereka buat dulu. Contohkan solat. Maknanya untuk basic asal syariat diperlukan terlebih dahulu. Tapi kalau ada masa yang sama, kalau boleh berdua seiring lah. Jadi luar nampak cantik, dalaman nampak indah insya-Allah. Saya rasa macam itulah lebih sempurna. Tapi kalau kita ajar pada orang yang baru nak masuk Islam tu, memang kita akan ajar yang asas untuk syariatnya dulu. Contoh macam kita perkim panggil kita kan, kita akan ajarkan secara basic apa yang mereka perlukan secara asas syariat. Dalam masa yang sama, contoh bila belajar syariat, hakikat atau tauhid juga dimasukkan dalam tempoh mungkin sehari, dari 5 hari sehari. Tapi untuk syariat agak dibanyakkan sedikit sebab mereka belum tahu apa-apa yang perlu dibuat dalam proses kewajiban sebagai seorang muslim. Kalau macam kita, saya rasa bersama-samalah. Bersama. Kalau kata 5 hari belajar tu, ada jugalah belajar tauhid supaya dalaman itu lebih cemerlang insya-Allah. Saya rasa itulah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jazakallah Ustaz. Okey. Dari sahabat-sahabat lain, ada soalan ke? Tak. Okay, saya kira mungkin tak ada apa soalan. InsyaAllah semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Nasir pada malam ini, bermula dari ayat 74 hingga ke 78, sama-sama kita ambil pengajaran dan hikmah kepada untuk kita semua untuk meneruskan kehidupan kita pada hari ini insya-Allah. Jadi sebelum kita menangguhkan kuliah kita pada malam ini, saya menjemput sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Nasir untuk memimpin bacaan doa, memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberikan kita kesihatan, keberkatan dan kesejahteraan dalam hidup, dan memohon supaya kita dapat dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang insya-Allah. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Ya Allah, kami ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa kakak, adik, abang, saudara, jiran dan muslim-muslimat, mukmin-mukminat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah kami hidayah, Kau berikanlah kami petunjuk dalam kehidupan ini. Kau ajarkan kami dalam hati kami, diri kami untuk patuh kepadamu sampai di penghujung hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah kami kekuatan untuk beribadat kepadamu. Kau jauhkan kami daripada maksiat yang sangat berbahaya untuk kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau angkatlah wabak, penyakit, musibah yang melanda negeri ini, agar kami hidup seperti biasa, beribadat seperti biasa.
Kami rindu Amin. dengan suasana yang seumpama itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam bulan Sya'ban ini, Kau beri kami kekuatan, Kau berikan kami keberkatan, Kau sampaikan Amin. kami ke Ramadan yang akan datang. Terimalah Amin. amal kami, manfaat, berikanlah manfaat pada ilmu kami, rizki kami yang bermanfaat, rizki kami yang berkat dan banyak lagi memberi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Amin. sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah bihamdih.